sifat Allah, dia mengkaji zat Allah, dia mengkaji hakikat Allah, akhirnya tak semayang. Cuba tuan-tuan tengok hari ni orang tak semayang. Sebab apa dia tak semayang? Kita tanya dia, kenapa tak puasa, kenapa tak semayang? Yuk, dia tak cakap, engkau tak belajar hakikat. Hakikat apa? Hakikat mengenal Allah. Saya tak faham, sebab itulah kau kulit, aku isi. Nampak tuan-tuan, ni belajar hakikat ni. Siapa yang jadikan kau? Allah. Hakikatnya dalam dunia ni Allah jadi tak semua benda? Ya, Allah jadikan. Tahu tak apa, itu hakikat. Allah yang jadikan aku. Allah yang jadikan aku. Betul? Betul. Hakikatnya Allah jadikan aku. Tidakkah Allah juga yang menjadikan apa yang aku buat? Itu hakikat. Sebab itu aku tak puasa, sebab itu aku tak semayang. Hakikatnya Allah yang jadikan aku tak semayang. Bukan salah aku, Allah jadikan. Tuan-tuan ambil penampar dia, bagi dekat dia muka, bagi satu liang sekali. Dia tanya kita, kenapa tampar aku? Hakikatnya Allah yang menyuruh aku menampar engkau. Tuan-tuan, ini manusia yang tak tahu dia, tuan-tuan. Dia tak jadi hidup dia berkat tu sebab siapa? Dia tak jadi zikir dan fikir. Dia rasa bahawa dia cerdik, bahawa dia bijak, maka dia boleh menolak mak dia, boleh menolak bapak dia, boleh buang mak bapak dia, boleh tak peduli pada bapak dia. Silakan, tapi barakah akan dicabut daripada engkau. Hati akan jadi susah. Tuan-tuan cuba tengok diri kita lah. Rasa susah hati lah, rasa tak tenteram lah ustaz. Saya rasa stres lah ustaz. Saya banyak masalah lah ustaz. Saya kalau orang jumpa saya macam tu, saya akan tanya dia, mak masih hidup? Ada. Ayah masih hidup? Dah meninggal. Ada masalah apa dengan mak dan ayah? Itu soalan saya tanya dulu. Ada tak lawan mak dengan ayah? Ada ustaz. Saya kahwin ni pun mak tak reda. Itu punca dia. Tu punca dia. Yang dapat jiran tak seronok, yang dapat kereta tak seronok. Okey, dapat kereta tak seronok, isteri dah pesan dah, abang, saya dah cakap pada abang banyak kali, tak payahlah beli kereta second hand. Cuba tengok sekarang, rosak tak berhenti. Asyik rosak je kereta awak tu, tak berhenti, kata dia. Kata suami dia, sebab rosak tak berhentilah abang beli. Kereta lain kalau rosak berhenti. Dia pernah faham, tak faham sudah. Kereta kita rosak tak berhenti tau, rosak jalan terus. Payah cakap orang bengong ni tuan. Tuan-tuan, cuba tengok keberkatan dapat anak tak seronok. Kita selalu cakap, anak saya ni degil lah ustaz, anak saya ni melawan lah ustaz, anak saya ni saya naik pening kepala ustaz. Jangan marah anak dulu, marah pada awak dulu. Apa yang awak buat telah pada mak bapak awak? Apa yang awak telah buat? Sekarang apa yang kita buat pada orang tua kita, berbalik pada kita balik, dilakukan pula oleh anak-anak kita. Sebab itu bila datang satu-satu benda, perkara yang kita kena refer ialah mak. Bukankah benda itu disebut oleh Allah dalam Quran, washkuruli wali walidayya, hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan kepada dua mak bapak kamu. Banyak orang bantah, dan dia tak nampak bantah tu pada kesan tu. Kesan dia mungkin besok, kesan dia mungkin bulan depan, kesan dia mungkin tahun depan, kesan dia mungkin 10 tahun. Tetapi kesan bantah mak bapak Allah pasti turun sebelum kita mati. Allah akan bagi kepada kita sebelum kita mati. Jadi kalau kita fikirkan kesan dia itu akan datang sebelum kita meninggal, kenapa? Apa sebab yang kita nak lawan pada mak kita? Ada 5-6 orang anak tapi tak nak bela mak ni. Datang hantar mak dia ke sekolah saya, hantar ke sekolah pondok saya. Sekolah saya ni sekolah pondok untuk warga emas. Yang paling tua 89 sekarang ni. Perempuan yang paling tua 87, laki-laki 89. Ada yang baru ni datang hantar mak dia, 2 kereta datang. Saya tanya kenapa hantar mak sini. Sebenarnya actually dia tuan, bapak kita orang sebelum dia meninggal, dia ada wasiat pada kita, dia nak wakafkan mak kita orang pada sekolah ustaz. Lagi sekali, ayah kita orang pesan sebelum dia meninggal, dia wasiat, dia nak wakafkan mak kita orang pada sekolah ustaz. Saya kata, mak awak ni wakaf macam mana?
Dia nak wakafkan mak dia pada sekolah saya, tuan-tuan bayangkan. Kalau setakat wakaf bata tu kita boleh terima lagi, wakaf simen ke, kipas ke, wakaf tanah. Ni wakaf mak. 70 lebih dah tu. Kalau 27 insya-Allah kita ejah lah, tengok mana boleh kan. Ni 77 nak wakaf tak mana? Adakah istilah ni tuan-tuan? Ingat ni cerita Nabi Maryam, apa nama, Siti Maryam ke? Nak suruh buat berkhidmat di masjid. Kadang-kadang alasan yang nak bagi supaya tak nak bela mak bapak ni, alasan dia tak munasabah, tuan-tuan. Mak kita ni seorang aja, bapak kita ni seorang aja. Tang mana susahnya nak bela dua orang ni? Tang mana susahnya? Mak kita ni makan banyak kan? Mak kita makan berapa kawah sekali makan? Dia tanya, kawah nasi ke 8 periuk ke sekali makan? Tak, ikan setengah ekor pun tak habis. Mak ni nak makan apa, tuan? Minta burger ke tiap-tiap malam? Tak. Mak teringin chicken chop. Jarang mak minta. Tak ada mak chicken chop. Kalau kita nak chicken pork, astaghfirullahaladzim, asal chicken saja kata dia. Mak tak pernah minta macam itu. Tang mana yang susahnya mak ni, tuan-tuan? Ada minta telekung Khadijah tiap-tiap tahun. Walaupun iklan tepi jalan tu, hadiahkan telekung. Mak tak minta. Yang dia minta ni kasih sayang kita, perhatian kita, dan apa yang kita beri kasih sayang pada dia, berlemah lembut pada mak bapak, berkasih sayang pada mak bapak, Allah balas dengan benda yang lain. Allah balas dengan keberkatan hidup, gaji cukup, rumah kecil tapi luas, isteri tak lawa tapi puas hati, suami tak segak tapi baik, anak-anak ni tak pandai tapi taat. Allah Ta'ala bagi di situ. Kereta tak baru tapi tak pernah rosak sebab tak pernah berjalan, duduk saja kereta dia, bila nak rosak? Keberkatan ini akan turun bila kita ini dapat keredaan daripada mak bapak. Sebab itu abang-abang yang belum kahwin di sini, bila nak kahwin jumpa mak. Mak saya ni kalau boleh nak suruh mak minang untuk saya. Siapa? Terpulang pada mak. Mak baik, saya baik. Mak kata okey, saya okey. Kan senang bahasa tu. Tak pun tunjuk dekat dia, mak saya berkenal dengan anak Pak Bidin tu. Mak boleh pergi tengok. Kalau mak suka, saya suka. Kalau mak cakap tak boleh, tak boleh lah. Senang hidup. Ni tidak. Mak, ini Pak Ua saya dah suka dengan dia dan dia pun suka dengan saya. Mak suka ke mak tak suka, kita orang tetap nak kahwin. Mak bukan tak suka lehau, kau kahwin tu bagus, mak seronok. Mak mana yang tak seronok anak nak kahwin? Tapi kalau boleh carilah orang dekat sini, Bukit Beruntung ke, Bukit Sentosa ke, habis-habis jauh Rawang. Yang kau pilih orang Tanzania tu buat apa? Jauh sangat bagi mak. Nak naik kapal terbang pun 3-4 kali tukar kapal terbang baru sampai Tanzania lehau. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak fikir tentang keberkatan. Yang kita fikir ialah nafsu. Kita nak masuk universiti, kita nak belajar. Mak, di mana mak? Universiti yang mana? Ya mak rasa baik. Nak beli kereta pun tanya mak. Mak suka kereta apa mak? Mak ikut je lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang mak. Mak nak kereta macam ni, mak suka sangat, saya beli untuk mak. Utamakan mak, utamakan bapa. Keberkatan akan hidup, tuan-tuan. Kita bercakap tentang soal berkat, tapi lawan mak bapak. Bila nak berkat? Cakap kasar dengan mak bapak, tak nak bela mak bapak, halau mak bapak. Sebab tu saya pesan pada abang-abang di sini, kalau ada harta, simpan-simpanlah untuk diri sendiri. Ini pengalaman saya. Sekurang-kurangnya simpanlah satu lot rumah untuk kita duduk. Sebab ada kes yang saya jumpa banyak, mak ni terlalu sayang pada anak. Dia ada 5 harta, anak pun 5. Rumah sana bagi anak sulung, rumah sana bagi anak nombor 2, tanah sana bagi anak nombor 3, rumah sana bagi anak